Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih lagi kerana sudi hampir ke dalam channel Radio 12 Malam pada malam ni. Okey. Baik, malam ni kita akan teruskan dengan episod yang ke-66 Tok Awangah. Dendam ular menunggu Saleh Bagak. Baru 3 hari membuat kerja-kerja mengukur tanah di Segamat, Taukennya memberitahu mereka akan berpindah ke Keluang sebaik sahaja selesai mengukur tanah di sebidang tanah kepunyaan syarikat orang kulit putih. Inilah kejadian yang mahu diceritakan oleh Saleh Bagak kepada saya yang berlaku hampir 50 tahun dahulu. Saya memang kenal Saleh Bagak walaupun dia lama merantau meninggalkan kampung halaman kerana bekerja dengan satu syarikat ukur. Kadangkala berbulan-bulan dia tidak balik ke kampung. Ketika dia mengayuh basikal bersama kawan-kawannya mengikuti sebatang lorong kecil di dalam estet, tiba-tiba melintas seekor ular yang kemerah-merahan sepanjang 10 kaki. Hampir-hampir dia terjatuh dari basikalnya kerana mahu mengelakkan ular tersebut. Celaka betul lah. Rungut Saleh Bagak meludah yang sudah lari menyusup ke tepi belukar. Kalau kau anak jantan, tunggu aku balik kerja nanti. Ujarnya mencabar kerana terlalu marah. Memang Saleh Bagak ini mudah panas baran. Pantang sahaja dicabar, dia akan cepat menyahut cabaran. Sebab itulah lekat gelarannya Bagak yang berarti terlalu berani. Kawannya Mak Misai mengingatkannya dia fasal mencabar ular berkenaan adalah perbuatan yang boleh membahayakan. Saya celah di sini Bagak ini daripada daerah mana perkataan daerah mana? Boleh komen Baik, kita teruskan. Ular tadi tu, ular alai lah leh, kata Mak Misai bercampur bimbang. Untuk makluman ular alai ni seperti komen kawan-kawan kita yang lain, dia kira ular tedung sela baik, kita teruskan. Ular alai ni kata orang kuat berjanji. Nahas kau kalau ditunggunya nanti, jelas Mak Misai. Oi, kisah ni macam lebih kurang macam ada sangkut paut yang apa tajuk itu Kejap. Ya bos, ingat balik episod yang ke-57 bertarung dengan mayat. Tapi masa tu kisah tu lelaki tu dengan isterinya. Tapi ni kisah pula Saleh Bagak dengan si Mat Misai. Ada lebih kurang pula. Tapi kita teruskan ya. Diamlah, kau tu penakut. Saleh Bagak masih merungut marah. Kalau tak berisi dada, tak guna merantau. Kau ingat aku takut dengan ular-ular dekat Segamat ni? Bentaknya meluahkan perasaan yang terbendung di hatinya. Sikap Mak Misai mengingatkan dia itu dirasakannya seolah-olah mahu menakutkan dia. Sia-sialah dia belajar bersilat dengan Pak Tua Mahat, tetapi umurnya lebih tua dari saya. Ketika dia bekerja tukang ukur di Segamat, dia sudah pun beristeri. Ketika ini, masih muda sangat. Kira-kira pukul 12 tengah hari, semasa pekerja ukur itu balik, Mat Misai nampak ular yang terserempak pada sebelah paginya melingkar di tepi jalan. Ular tersebut tidak bergerak pun apabila mereka melintasinya. Tetapi sebaik sahaja Saleh Bagak hampir ke tempat itu, dia mula melintangkan tubuhnya di lorong kecil tersebut. Eleh, nampaknya dia tak mungkin janji tu, seru Mat Misai di seberang sini merhatikan kawannya. Saleh Bagak tersentak membreak basikal. Tak apa, jaga-jaga engkau, ujarnya sambil mencari buluh di sekitar kawasan itu. Puas Mat Misai berpusing-pusing mencari, tidak berjumpa sekerat pun buluh di situ. Jangan cari apa-apa, perintah Saleh Bagak sambil menungkat basikal. Kau semua duduk diam-diam saja kat sana. Ini geruh antara aku dengan dia. Kau semua jangan masuk campur, katanya meraba-raba hulu parang di pinggang. Ular yang berwarna kemerahan itu sebenarnya adalah ular tedung selar yang dipanggil oleh Mak Misai sebagai ular alai. Mat Misai nampak ular berkenaan menegakkan kepala dengan leher yang terkembang. Warnanya yang kemerah-merahan itu bertambah hebat dan menggerunkan. Tetapi Saleh Bagak tetap tenang menghadapi keadaan demikian. Dia tahu kesilapan yang terlanjur mencabar. Bagaimanapun dia tidak boleh mengelak lagi. Sama ada marah atau undur, dia mesti menentang. Sebab itu dia tidak benarkan sesiapa pun membantu. Aku tak cari geruh, tapi belum tentu geruh siapa hari ini. Saleh Bagak menghunus parangnya, mengerling kepala ular itu yang terlingguk-lingguk. Jelas kepada kawan-kawannya, ular itu tegak berdiri melebihi ketinggian Saleh Bagak sendiri, seolah-olah ekornya sahaja yang mencecah ke tanah.
Tidak bertangguh, ular itu menerpa ke arah Saleh Bagak. Dengan pantas pula Saleh Bagak mengelak. Sekaligus dia melibaskan mata parang hinggap ke kepala ular tersebut. Kelihatan darah memercik pada mata parang menyebabkan ular itu terpelanting ke dalam belukar. Belum sempat Saleh Bagak mahu melepaskan lelah, tiba-tiba ular tedung selara tadi bangun semula. Tidak ada kesan apa-apa di kepalanya akibat dipangkas oleh Saleh Bagak baru sebentar tadi. Dia kembali bersedia mahu menerkam Saleh Bagak. Ular itu melompat, mahu memagut kepala Saleh Bagak, tetapi sempat dielak olehnya. Tidak ada kesan darah pada bahagian kepala yang disinggahi mata parang. Mat Misai menjadi resah melihat peristiwa di depan matanya itu. Dia mengarah kawan-kawannya mencari buluh supaya boleh membantu Saleh Bagak. Mat Misai memang pernah mendengar petua orang tua bahawa tenaga ular boleh lemah kalau dipukul dengan buluh. Sebaik sahaja mereka mahu bergerak mencari buluh atau kayu yang boleh menolong Saleh Bagak. Tiba-tiba, masing-masing menjadi pucat terkaku melihat berpuluh-puluh ekor ular mengelilingi mereka. Semua ular tedung selar yang mengelilingi kawan-kawan Saleh Bagak menegakkan kepala dengan leher terkembang lebar. Dekat sini pun adalah leh. Pekik Mat Misai ketakutan melihat ular-ular yang tedung selar berpuluh ekor menjonggolkan kepala. Aku dah cakap, jangan tolong aku. Sahut Saleh Bagak masih berpusing-pusing mahu mengelakkan dari tekaman ular tedung selar yang semakin garang. Oi setan, kalau nak cari geruh dengan aku sajalah. Jangan ganggu kawan-kawan aku tu. Saleh Bagak menggertak bibir sambil memegang hulu parang kukuh-kukuh. Sekonyong-konyongnya ular-ular tedung selar yang terjonggol kepala berpuluh-puluh ekor itu tidak jauh dari Saleh Bagak bertempur, menyusup semula ke dalam belukar. Semuanya hilang tidak tahu ke mana perginya. Barulah lega hati Mat Misai setelah melihat ular-ular tersebut tidak lagi mengancam. Korang duduklah diam kat situ, jangan tolong aku. Laung Saleh Bagak mengingatkan kawan-kawannya yang dalam kecemasan. Mereka semua tidak berani lagi mahu membantu Saleh Bagak. Kalau ular-ular tedung selar datang lagi, berpuluh-puluh ekor, tidak siapa pun berani menentang. Mereka sedar yang ular-ular tedung selar yang datang mengancam mereka bukan lagi ular biasa yang pernah mereka temui. Kalau ular biasa, masakan pula tiba-tiba saja terjonggol kepala di situ sebaik saja mereka berniat mahu menolong. Sudah tentulah mereka semua menjadi mangsa kalau cuba melawan. Lainlah halnya dengan Saleh Bagak. Kalau dia tunjuk berani pun bukanlah sekadar berani membabi buta. Mereka percaya Saleh Bagak memang mempunyai cukup persediaan. Nampaknya sungguh kau nak cari geruh dengan aku, ya? Bentak Saleh Bagak memangkas kepala ular itu. Mata parangnya yang sentiasa tajam dikilir baik-baik berdecap pantas menyinggahi leher ular tersebut. Sekaligus ular itu terpelanting dengan darah yang memercik. Tetapi, sekonyong-konyong bangun semula menjonggolkan kepala. Mat Misai beserta kawan-kawannya lain tidak boleh berbuat apa-apa. Mereka tercegat sahaja tidak jauh dari situ. Mahu bergerak meninggalkan tempat itu untuk meminta pertolongan juga. Mereka tidak berani. Manalah tahu, belum sempat mengayuh basikal, sudah dihadang ular-ular selar berpuluh-puluh ekor. Oleh itu terpaksalah mereka berdiri di situ menunggu keputusan pertarungan yang menggurunkan itu. Sekali lagi, ular berkenaan terpelanting ke tanah. Dan dia bangun semula dengan keadaan yang semakin garang. Kesan darah yang memercik akibat disinggahi mata parang Saleh Bagak tiba-tiba saja hilang dari kepalanya. Walaupun kesan-kesan itu masih terlekat pada mata parang Saleh Bagak. Tetapi Saleh Bagak tetap bertahan. Dia masih gagah memencak mengelak setiap serangan ular tedung selar yang ganas itu. Bagaimanapun mereka tahu, ular berkenaan tidak mematuk sesuka hati. Dia hanya akan mematuk pada bahagian ubun-ubun kepala ataupun bahagian pusat ataupun bahagian lutut. Baik, kat sini ilmu baru kita tahu 3 lokasi terpenting serangannya. Baik, kita teruskan. Bahagian-bahagian tersebut memang dikawal keras oleh Saleh Bagak sampai tidak ada ruang langsung untuk membolehkan ular itu menerkam. Mata parangnya akan berdecap-decap pada bahagian tersebut kalau ular itu cuba memagut. Mata parang pekerja ukur seperti Saleh Bagak itu memanglah tajam. Maklum sajalah, kerjanya mahu merintis belukar dan anak-anak kayu.
Jadi adalah mustahil setiap kali mata parangnya singgah ke kepala ular itu tidak boleh membunuh mangsanya. Tetapi inilah keadaan yang dapat dilihat oleh Mak Misai dan rakan-rakannya. Mereka semua hanya melihat saja kejadian tersebut dengan hati berdebar-debar ketakutan. Mahu lari, takut diperhambat pula oleh ular yang menyusup ke dalam belukar tadi. Mahu ditunggu, keadaan bertambah mengerikan. Sekali-sekala ular tedung selar itu menerkam garang. Sekali sekala, Saleh Bagak pula yang mengibaskan mata parangnya. Hampir-hampir jam 3 petang, masing-masing mula terasa lapar kerana tidak dapat makan tengah hari. Manakala Saleh Bagak juga sudah kelihatan letih sekalipun masih tangkas memencak mengelakkan dari tekaman ular tedung selar itu. Bajunya habis basah lukus akibat peluh yang membanjiri seluruh badan. Betul-betul kau nak cari geruh aku, ya? Bentak Saleh Bagak menggertak bibir. Dia sendiri menjadi serba salah kerana setiap kali mata parangnya singgah ke leher ular tersebut, sedikit pun tidak memberi bekas. Kalau kau betul-betul nak cari geruh aku, nah, patutlah. Dia mencampakkan parangnya ke tanah, lalu menundukkan kepalanya meminta ular itu mematuk ubun-ubunnya. Ular tersebut tidak menerkamnya, sebaliknya berundur jauh sedikit darinya. Kepala ular itu masih meliuk-liuk bagaikan mahu mencari sasaran. Nah, apa lagi? Patutlah. Kalau di sini geruh, aku apa boleh buat? Katanya masih tidak bergerak. Saleh Bagak seolah-olah sudah tidak berupaya lagi mahu berlawan musuhnya yang tidak mengenal kalah itu. Ular tedung selar itu tidak juga menerkam seperti pada peringkat awal tadi. Sebaliknya meliuk-liukkan kepalanya macam meminta Saleh Bagak mencapai semula parangnya. Seolah-olah dia tidak mahu menyerang Saleh Bagak yang tidak bersenjata. Setelah beberapa minit, tidak siapa pun yang memulakan langkah bertindak. Saleh Bagak pun duduk melutut. Dia masih menunduk menyerahkan ubun-ubunnya supaya dipatuk oleh ular tedung selar tersebut. Tetapi ular itu tidak juga mahu menerkam, walaupun Saleh Bagak sudah tidak mahu lagi mencapai parangnya. Kalau begitu, kata Saleh Bagak perlahan, menanglah awak pendekar. Minta maaflah aku pada awak. Ujarnya masih duduk melutut menundukkan kepalanya. Baik, di sini saya mencelah. Sama tak dengan episod 57? Berkelahi apa tu dengan mayat tu. Lebih kurang. Cuma dia ada ubah sedikit. Baik, kita teruskan. Bagaikan memahami cakap Saleh Bagak, ular tedung selar itu menundukkan kepalanya seperti mencium hulu parang yang terlempar ke tanah. Kemudian dia melompat melepasi kepala Saleh Bagak, terus menyusup masuk ke dalam belukar. Perlahan-lahan Saleh Bagak mengambil semula parangnya. Dia melihat mata parangnya sumbing-sumbing bagaikan baru saja ditetak ke batu. Setelah peristiwa itu, mereka semua pun balik ke kongsi tempat menginap. Tidak habis-habis mereka memikirkan apakah padah buruk yang menimpa mereka. Tidak lama selepas itu, Saleh Bagak pun berhenti kerja dengan syarikat ukur tersebut. Dia tidak mahu mengikut taukinnya meneruskan kerja-kerja di Keluang. Saleh Bagak terus mengambil keputusan balik ke kampung. Lagipun sejak mengikut taukinnya, dia selalu meninggalkan anak dan isteri. Kadang-kala sampai sebulan, baru dia dapat balik. Itu pun untuk 2-3 hari sahaja. Setelah tidak bekerja dengan syarikat mengukur itu, Saleh Bagak menolong isterinya ke sawah sebagai seorang pesawah. Anak-anaknya yang masih kecil juga masih bermanja dengannya. Sebab itulah dia tidak mahu berjauhan dengan anak-anaknya. Saleh Bagak hanya mempunyai 2 orang anak sahaja, seorang lelaki dan seorang perempuan. Anak perempuannya, Emon, baru berumur 4 tahun, sementara anak lelakinya, Lajis, baru berumur 2 tahun. Rumahnya juga terletak di pinggir sawah. Bila dia suami isteri turun ke sawah, anak-anaknya akan bermain di halaman rumah. Dia hanya memerhati dari jauh supaya anak-anaknya tidak bermain sampai ke tepi parit tali air. Tetapi sikapnya yang panas baran itu tidak pernah berubah. Sejak peristiwa bertempur dengan ular tedung selar, sikap Saleh Bagak berubah sekejap sahaja. Hanya beberapa hari sahaja dia dapat mengawal perasaannya untuk bersabar kalau menghadapi keadaan ataupun suasana yang menekan perasaannya. Selepas itu dia akan kembali kepada perangai lamanya yang mudah saja panas baran tidak menentu. Ketika di sawah inilah berlaku lagi malapetaka di atas dirinya. Semasa dia merimbas di tengah sawah, mata rimbasnya iaitu tajak terpenggal ular sebesar ibu jari menyebabkan dia terkejut.
Akibat terkejut inilah, Saleh Bagak tidak dapat menahan perasaan marahnya. Laknatlah kau ni binatang sial. Gerutunya mengurut-ngurut dada. Buat apa datang besar ibu jari ni? Kalau sungguh-sungguh nak tunjuk jantan, datanglah yang besar paha. Senanglah nak berkira. Bentaknya sambil meludah-ludah bangkai ular yang terapung di air. Tidak lama selepas dia bercakap demikian, tiba-tiba matanya bersilau kena cahaya matahari yang mula tegak di kepala. Rupanya, silau matahari itu akibat terkena sisik ular yang melintang di atas permatang sawah. Dia sendiri keheranan bagaimana tiba-tiba saja ular sebesar paha boleh berada di situ. Seolah-olah ular itu menyambut cabarannya yang terluah dari mulutnya secara tidak sengaja. Disebabkan keadaan panas matahari yang tegak di kepala, di samping kemunculan ular berkenaan semacam mencabar dia, Saleh Bagak menjadi bertambah meradang. Dia berundur sedikit mencari kawasan lopak sawah yang tidak dipenuhi air dan tidak berapa berlumpur. Ular berkenaan tetap mengikut ke mana sahaja pergerakannya. Inilah yang menyebabkan Saleh Bagak bertambah marah. Dia sendiri tidak tahu apakah jenis ular tersebut. Rupanya kekuning-kuningan sedikit apabila dipenuhi cahaya matahari. Besarnya lebih kurang seperti lilitan batang pinang dara. Manakala panjangnya hampir 20 kaki. Kalau menelan bapak kambing, memang tidak sukar kepadanya. Keruh lagi nampaknya ni. Bisik Saleh Bagak melompat ke atas permatang sawah. Ni, awak balik tengok anak-anak dulu. Laknat ni, dia nak cari geruh lagi. Laung Saleh Bagak kepada isterinya yang tergamam melihat ular besar menghambat suaminya. Cepat-cepat Mirah, isteri Saleh Bagak berlari ke rumahnya dan menyuruh anak-anaknya naik ke rumah. Ketika ini sempat juga dia memekik meminta tolong dari jiran-jirannya yang sama-sama turun ke sawah. Mendengar jeritan Mirah itu, mereka semua pun menyerbu datang. Tetapi mereka datang sekadar membawa rimbas dan parang. Ketika jiran-jiran sampai, Saleh Bagak sudah pun berguling-guling di tengah sawah. Mereka nampak Saleh Bagak memegang leher ular tersebut, tetapi tubuhnya sudah dapat dibelit. Saleh Bagak tidak lagi memencak menentang ular tersebut, sebaliknya bergumpal hingga habis bergelumang dengan salut lumpur. Seorang jiran cuba merapati Saleh Bagak untuk membantu, tetapi dilarang oleh Saleh Bagak. Dia tidak mahu sesiapa pun datang membantu di tengah sawah. Awak jangan bantu aku. Ini geruh aku. Jauh sikit dari sini. Aku risau nanti geruh ni kena pada awak semua. Pekik Saleh Bagak meronta-ronta mahu melepaskan diri dari belitan ular berkenaan. Jiran yang mahu datang membantu itu tergamam kerana sebaik sahaja dia melangkah ke tengah sawah, dia nampak bayang ular ada pada kepalanya. Bila dia dongak ke atas, ternampak olehnya seperti ada seekor ular yang melayang-layang di udara. Ini menyebabkan jiran itu jatuh pingsan. Terpaksalah beberapa orang lain yang ada di halaman rumah Saleh Bagak memapahnya naik ke darat. Jangan datang rapat, ini geruh aku. Saleh Bagak mengingatkan jiran-jirannya. Dengan kejadian yang berlaku ke atas jiran tersebut, jiran-jirannya lain tidaklah berani mahu menolong. Mereka semua memerhati dari jauh Saleh Bagak bergelut dengan ular yang tiba-tiba sahaja menjelma di situ. Tunggu masa saja kau nak cari geruh aku. Gerutu Saleh Bagak memegang leher ular itu kuat-kuat. Setiap kali dia mencengkamnya, tangannya mahu memecahkan kepala ular. Cerutan ular itu semakin kuat melilit tubuhnya. Dia merasa nafasnya menjadi payah akibat belitannya semakin mengecut. Pantang aku cakap salah sikit. Kau nak cari geruh. Laknat betul lah. Marah benar dia menghadapi keadaan demikian. Ketika ini dia teringat akan kejadian dia dihadang oleh ular tedung selar sewaktu di Segamat. Dia seolah-olah terancam di mana-mana sahaja kalau tersilap cakap. Memang dia sedar terlepas cakap semasa mata rimbas terpangkas anak ular tadi. Tetapi tidak pula terfikir di kepalanya akan menghadapi dugaan demikian. Ketika ini dia teringat akan kejadiannya. Sekejap ya. Saya terulang balik kat situ. Baik, kita terus ke rangkap seterusnya. Begitu juga semasa di Segamat, dia hanya terlepas cakap apabila tiba-tiba tergamam dengan tidak semena-mena. Bukanlah sengaja dia mahu mencabar sesuka hati. Saat ini Saleh Bagak mulai mencari-cari apakah kesalahan dirinya selama ini.
Dalam masa meronta-ronta inilah, Saleh Bagak dapat mengingatkan semula bahawa dia tidak mengambil pemutus setelah selesai belajar dari Tok Kadim Sinto. Pemutus adalah sebagai akuan tamat belajar iaitu garam, pisau dan duit 75 sen. Ini kalau dalam bahasa Kedah kita panggil 7 kupang 5 duit. Baik, kita teruskan. Sewaktu dia menuntut dari Tok Kadim Sinto 5 tahun sebelumnya, memang telah diingatkan akan pemutus ataupun pengeras yang mesti dilaksanakan. Disebabkan Saleh Bagak tidak menghiraukan sangat tentang pemutus yang disebut itu, akhirnya dia seakan-akan lupa akan janji dengan Tok Kadim Sinto. Keinginan Saleh Bagak mahu menjadi seperti Tok Kadim Sinto sudah lama terpendam di hatinya. Setiap kali Tok Kadim Sinto berjaya menangkap ular-ular bisa, dia merasakan dirinya juga mahu menangkap ular-ular berkenaan. Kadang-kala Tok Kadim Sinto mencari ular yang menangkap kambing ternakan ataupun ayam itik sampai ke lubang sarangnya. Dia juga akan memanggil ular dengan menggunakan siulan sahaja. Binatang tersebut akan datang mendapatkannya. Tidak seekor pun di antara ular berkenaan berani mengangkat kepala bila berada di hadapan Tok Kadim Sinto. Inilah keinginan yang sentiasa bermain dalam hati Saleh Bagak. Apalagi sikap panas baranya yang mudah sahaja mencabar kalau diganggu. Bukan sekadar terkejut ular sahaja. Kadang-kala terkejut tikus melintas di sawah, dia akan berteriak. Kalau nak tunjuk jantan, marilah. Ni memang ciri nahas ni. Mulut capoi yang cakap kan. Okey, baik, kita teruskan. Rupa-rupanya setelah belajar ilmu ular dengan tidak melakukan pemutus atau pengeras adalah menjadi pantang mencabar ular-ular yang ditemui. Perkara ini hanya diketahui oleh Saleh Bagak setelah dia menemui semula Tok Kadim Sinto kemudiannya. Kau telah belajar silat dari Mahan. Dah belajar itu dan ini. Jadi, buat apa lagi ilmu-ilmu macam ni? Tok Kadim Sinto mengingatkan dia semasa Saleh Bagak beria-ia sangat berkehendakkan. Ilmu yang dituntut bukan untuk bersuka-suka, tetapi untuk mempertahankan diri. Jelas Tok Kadim Sinto selanjutnya. Ya, memang saya nak gunakan untuk pertahankan dirilah ni, sahut Saleh Bagak. Silat tu pun ilmu mempertahankan diri. Berdoa selepas sembahyang juga pun ilmu pertahankan diri. Tok Kadim Sinto tersengih-sengih macam mahu menguji. Saya ni nak menambah-nambah je, ujarnya perlahan. Banyak pantang larangnya, nanti kau yang tak terikut. Jelas orang tua itu masih enggan mahu menurunkan ilmunya. Tetapi Saleh Bagak tetap mendesak. Kerjanya sebagai buruh ukur dengan sebuah syarikat juru ukur banyak mengembara di luar dari kampung halaman. Sebagai orang muda, dia seharusnya mempunyai cukup persediaan apabila merantau ke tempat orang. Inilah yang menjadi idaman Saleh Bagak. Mungkin kerana menyangka ilmunya penuh di dadalah yang menyebabkan dia cepat panas baran, mudah marah kalau tersinggung sedikit, hingga kawan-kawannya menggelarkan dia Bagak. Namun Saleh Bagak merasa bangga pula bila dia digelar demikian. Memang sesiapa pun di antara kawan-kawannya tidak berani menentang kalau dia mencabar. Malah dia juga sanggup melindungkan kawan-kawannya kalau diancam oleh pemuda-pemuda lain di tempat mereka bekerja. Inilah yang menyebabkan kawan-kawannya terutama Mat Misai sangat menghormati dia. Kau sanggup melakukannya dengan tidak melanggar pantang larang? Sanggup? Soal Tok Kadim Sinto. Saleh Bagak berjanji sanggup melakukannya. Kau tidak akan menyesal nanti. Orang tua itu mengujinya. Saleh Bagak tetap mengakui yang dia tidak akan menyesal. Dia betul-betul mahu mendapatkan ajaran dari Tok Kadim Sinto pasal menjinakkan ular. Biarlah semua ular tunduk kepadanya seperti ular-ular yang tidak berani menentang Tok Kadim Sinto. Alangkah hebatnya dia kalau dapat mempermainkan ular-ular bisa. Patukan ular-ular bisa tidak akan memberi bekas kepadanya. Kalau dia menyuakan tubuhnya kepada ular berkenaan, nescaya ular itu tidak akan berani mematuk. Kalau ular itu mematuknya, tentulah mereka sendiri yang akan menggelupur tertelan bisa sendiri. Inilah kepandaian yang mahu dipelajari oleh Saleh Bagak. Tetapi Tok Kadim Sinto tidak mahu menurunkan ilmunya dengan mudah sekali. Dia mesti menguji dahulu ketabahan serta kesanggupan Saleh Bagak. Kalau sekadar mahu bermain-main atau bersuka-suka, kepandaian pandai yang diturunkan akan menjadi sia-sia.
Tok Kadim Sintuk tidak mahu kepandaian yang ada padanya semata-mata untuk tunjukkan bagi perhatian orang ramai. Kalau diturunkan kepada orang yang tidak tahu menjaga nilai kepandaian tersebut, tentulah ianya menjadi tidak berharga. Sebab itulah Tok Kadim Sintuk berhati-hati sangat mahu menurunkan kepandaiannya menangkap ular bisa tersebut. Tetapi dia tahu Saleh Bagak sudah banyak menuntut. Dia tahu menghargai ilmu-ilmu yang dituntutnya. Dia tahu tentang apung, tentang peluruh, tentang pelangkah, tentang rijal ghaib. Siapa tahu kat sini bila orang boleh komen rijal ghaib. Minta komen guys. Banyak lagi yang sudah dituntut oleh Saleh Bagak. Sebab itu dia merasakan tentu Saleh Bagak memang mampu menerima kepandaian yang hendak diturunkan kepadanya. Baiklah. Akhirnya Tok Kadim Sintuk mengalah juga kepada kemahuan Saleh Bagak. Yang pentingnya, seperti kau tahu, bukanlah jampi serapah. Memang jampi serapah tidak memberi kesan apa-apa kalau dihafalkan sekalipun. Kalau tidak tahu petua. Petua inilah kunci segala-galanya. Jelas orang tua itu lagi. Petua-petua inilah yang sangat dikehendaki oleh Saleh Bagak. Dia menerima dengan segala senang hati segala petua yang ditunjukkan. Kerana azamnya yang kuat, mudah saja bagi Saleh Bagak menempuhi dugaan-dugaan yang perlu dihadapinya. Dugaan yang terakhir yang diterimanya ialah ketika tidur berseorangan di hujung serambi rumah. Dia merasakan seekor ular sebesar betis menjalar naik masuk ke selimutnya. Dia sedar semua peristiwa yang berlaku ke atasnya, tetapi terpaksa mendiamkan diri sebagai mematuhi petua yang diajarkan oleh Tok Kadim Sintuk. Sekarang, seorang lelaki berserban kuning berdiri di hujung kakinya. Ikut perintahku dan jangan kau ganggu anak aku ini. Mulakan dan jangan takut apa-apa. Lelaki itu memerhatikan ke arahnya dengan berpeluk tubuh sahaja. Ular sebesar betis itu menjilat kaki Saleh Bagak sambil menggigit sedikit. Kemudian dia menjalar terus naik ke atas hingga ke betis, paha, perut, dada, leher sampailah ke kepala. Dia menjalar perlahan hingga Saleh Bagak dapat merasakan tubuh ular itu menggeliat di atas tubuhnya. Kira-kira hampir setengah jam, ular itu menjilat-jilat dan menggigit seluruh badannya. Saleh Bagak terus mendiamkan diri saja. Sekarang, patuk dada dia. Perintah orang tua itu. Sekaligus ular berkenaan mematuk dada Saleh Bagak. Taringnya lekat di kulit dada berpintal-pintal. Ketika ini Saleh Bagak hanya membacakan doa yang diajarkan kepadanya. Memang benar, patukan ular tersebut tidak memberi bekas kepadanya. Ular itu pun menggelupur di sebelahnya menahan kesakitan. Terasa pada Saleh Bagak, tubuh ular itu dilibas-libaskan kepadanya semasa menggelupur. Seperti yang disyaratkan, Saleh Bagak tetap mendiamkan diri. Dia tidak dibenarkan menggerakkan badan atau bingkas bangun. Inilah ujian yang mesti dilaluinya dengan tabah. Orang tua berserban kuning sentiasa berdiri di ujung kakinya memerhatikan segala kejadian yang berlaku. Setelah ular tersebut mati di sisinya, orang tua berserban kuning mengambilnya lalu mengeluarkan sebutir batu hitam dari mulut ular tersebut. Orang tua itu meletakkan batu tersebut ke tapak tangan Saleh Bagak. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Saleh Bagak. Beberapa minit kemudian barulah Saleh Bagak bangun dari berbaring. Batu hitam pemberian orang tua berserban kuning tadi masih lagi tergenggam di tangannya. Apabila ditunjukkan kepada Tok Kadim Sintuk, dia diberitahu itulah buntat ular. Dengan buntat tersebut, dia akan terselamat dari sebarang gangguan ular berbisa. Tetapi masih belum dapat mengatasi sihir ular. Disebabkan sering mengembara mengikut syarikat juru ukur tempatnya bekerja, Saleh Bagak tidak sempat mahu menjelaskan pemutus yang mesti diserahkan kepada Tok Kadim Sintuk. Selagi pemutus itu tidak diserahkan, maka sukarlah dia mahu mengatasi sihir ular. Bagaimanapun Pak Tua Mahat mengingatkan dia supaya tidak mengamalkan ilmu sihir ular itu, kerana ia mempunyai hubungan dengan sihir juga. Pak Tua Mahat memang tidak menyukai anak-anak muridnya belajar ilmu-ilmu yang berbau sihir. Atas nasihat Pak Tua Mahat jugalah, Saleh Bagak tidak mahu meneruskan ilmu ular yang diajar oleh Tok Kadim Sintuk. Dia juga langsung melupakan mahu melepaskan pemutus seperti yang disyaratkan. Ketika inilah Saleh Bagak merasakan dirinya telah terperangkap oleh ilmu sihir ular. Dia semakin terjerut dalam belitan ular yang semakin ganas.
Matahari di kepala pula semakin panas hingga terasa memijar ke kepala. Aku tak fikir geruh aku sekarang ni. Bentak Salih Bagak cuba melepaskan diri dari cerutan ular tersebut. Ketika inilah Salih Bagak merasakan dirinya telah terperangkap oleh ilmu sihir ular. Dia semakin terjerut dalam belitan ular yang semakin ganas. Matahari di kepala semakin... ya Allah, diulang balik. Baik, saya teruskan. Dia ulang balik rangkap tadi dulu. Baik, saya teruskan. Dia terus mengumpulkan tenaga untuk menentang musuh yang dihadapinya. Memang sudah diduganya bahawa yang membelinya sekarang bukanlah ular lagi, tetapi kuasa sihir yang mengancam. Kalau dia menyerah kepada kuasa sihir seperti dialaminya di Segamat, maka dirinya akan sentiasa dipermainkan oleh kuasa sihir. Sekarang ni aku berserah kepada Allah. Dan kau tak akan dapat mengatasi kuasa Allah. Seru Salih Bagak sambil makrifatnya membesarkan dirinya hingga seperti gunung. Apabila dia menarik nafas, terasa belitan ular tadi menjadi longgar. Ular sebesar peha yang melilitnya tadi jatuh seperti tali lembik yang tidak bermaya. Salih Bagak melihat sendiri ular itu menggelupur di dalam lopak sawah, bagaikan tulang-tulangnya habis remuk. Biarlah semua jiran-jiran menerpa datang kepadanya. Ular yang telah mati itu diheret ke tepi pagar rumah. Mereka juga merasa heran bagaimanakah caranya Salih Bagak membunuh ular tersebut hanya dengan menggunakan tangan. Dalam masa mereka semua heboh bercerita mengenai ular sebesar batang pinang yang tiba-tiba saja membelit tubuh Salih Bagak. Kegemparan berlaku di atas rumah bila anak kecil Salih Bagak yang perempuan itu, iaitu Emon, pengsan dengan matanya yang terbeliak. Emon menggeliat-ngeliat seperti seekor ular. Terpaksa pula lah Salih Bagak tergesa-gesa naik ke rumah. Sementara dia sampai di muka pintu, dia diberitahu bahawa Emon sudah meninggal dunia. Nampaknya kau nak juga geruh aku. Tak dapat aku, anak aku juga kau geruh sama. Geloh Salih Bagak menahan kepiluan. Berita Emon mati mengejut itu menyebabkan jiran-jiran bertambah hairan. Apalah dosa kanak-kanak baru berumur 5 tahun itu tiba-tiba saja terbeliak mata lalu meninggal dunia. Pak Tua Mahat diberitahu mengenai perkara kematian Emon, iaitu anak gadis kecil Salih Bagak itu. Semasa Pak Tua Mahat sampai, semua orang-orang yang berkumpul menjadi gempar kerana ular sebesar batang pinang yang mereka tanjulkan ke tiang pagar tidak ada. Yang mereka lihat cumalah seekor ular sebesar ibu jari yang hampir putus kepala tertanjul pada dawai pengikat yang menanjul ular sebesar batang pinang tadi. Apabila Pak Tua Mahat melihat jenazah Emon terdapat lebam-lebam di seluruh badannya, dia juga diberitahu tentang kejadian-kejadian yang pelik berlaku di depan mata orang kampung yang berkumpul di situ. Bagi aku buntat ular kau tu. Perintah Pak Tua Mahat berpaling pada Salih Bagak. Salih Bagak seperti orang bodoh mengikut sahaja perintah gurunya. Dia mengambil buntat ular yang dibungkus dengan kain kuning terletak di dalam beg buruk pakaiannya. Dengan tidak bercakap sepatah pun, Pak Tua Mahat mencapainya lalu dibawa turun ke tanah. Dia mengambil ular sebesar jari yang terkena mata rimba Salih Bagak yang tertajul pada tiang pagar, lalu dibakarnya bersama-sama dengan buntat ular itu. Ketika itu Pak Tua Mahat berdiri bercekak pinggang memerhatikan asap dari api unggun dia membakar itu. Lama dia tercegat di situ sehingga dia diberitahu Emon tiba-tiba terbersin. Terlalu gembira Salih Bagak kerana anaknya dapat diselamatkan. Di sini ada penerangan sikit. Bagaimanapun kerana ajal dan maut, jodoh pertemuan ditentukan Allah. Selepas 2 tahun dari kejadian tu, Emon meninggal dunia diserang demam kepialu. Okey, ini makluman. Baik, kita teruskan. Jadi, Aki sudah tidak ada lagi ilmu sihir ular ni. Janganlah nak menuntut ilmu-ilmu sihir buruk padanya. Dia memberitahu saya di akhir ceritanya. Sepanjang dia bercerita, kelihatan air matanya berlinang macam mengenangkan sesuatu peristiwa yang memilukan hatinya. Terima kasih kerana mendengar dari mula sampai habis. Kita akan bertemu dengan episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-67 yang bertajuk Kepala Dipancung Berjantung Semula. Terima kasih lagi sekali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.